Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Kita nak sambung balik perbincangan kita tentang ziarah di Hadramaut ni. Bab pertama lah. Kebatilan apa yang mereka dalilkan berkenaan wujudnya kubur tersebut di tempat itu. Karutlah. Khurafat. Kubur Nabi Hud situ tu karut. Fasal pertama, kebatilan apa yang mereka dalilkan dari dalil naqli, dari ada Quran hadis lah. Tajuk pertama, pembuktian bahawa Allah tidak menetapkan kedudukan kubur tersebut. Nombor satu sekali, Allah pisah. Allah sengaja tidak menentukan kubur-kubur para Nabi ni. Allah sengaja menghilangkan bekas-bekas kubur para Nabi. Mungkin sebagai cara untuk mengelakkan daripada pemujaan lah. Dan tidak juga selainnya dari kubur-kubur para Anbiya. Kubur-kubur Nabi-Nabi lain lah. Serta sebab perkara itu. Sebab apa Allah ni? Kita tak tahu. Allah menyebabkan jadi tak tahu kubur tu. Allah jadi takdir kita tak tahu kubur-kubur para Nabi. Sebab apa? Ada hikmah yang besar. Inilah Al-Quran di hadapan kita yang terpelihara lagi diketahui. Kita tidak dapati dalamnya apa-apa petunjuk kepada pernyataan mana nak kubur dari kubur para Anbiya. Dalam Quran, dalam hadis, dalam Quran lah. Kata hak mula sekali tak ada sebut langsung. Mana kubur para Nabi, mana kubur para Rasul ni. Walaupun kisah-kisah para Nabi ni banyak kali cerita dalam Quran lah. Banyak. Ada. Lepas tu panjang cerita dah. Pasal Nabi Musa panjang dah. Cerita para Nabi ni. Tentang cara mereka berdakwah pada kaum mereka. Tiba-tiba pasal kubur ni tak ada cerita. Dan tiadalah yang demikian. Melainkan kerana Al-Quran telah menyatakan kepada kita apa yang ada dalamnya dari pengajaran-pengajaran dan faedah. Matlamat Quran ajar benda berfaedah. Kalau kubur tu benda yang sangat berfaedah, sangat penting sebagaimana golongan-golongan sufi tarekat anggap penting tu. Kubur-kubur tak wali tu. Mestilah Allah tak akan biarkan kubur para nabi yang jauh lebih hebat daripada para wali tu hilang daripada puncanya dah. Siapa tak jumpa mana lah. Mesti ada hikmah yang besar tu lah. Apa yang boleh kita teladani mereka dalamnya Al-Quran ni, benda hak kita boleh tiru. Akhlak mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, pengajaran, kesabaran mereka lah. Atau kita pelajari darinya keteguhan dan kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang kita dakwah kepada Islam. Itu matlamat Quran lah. Cerita-cerita tu ambil pengajaran. Bukan cerita nak suruh ambil berkat para Nabi nombor satu lah. Matlamatnya untuk dakwah tauhid nombor satu. Bukan berkat-berkat, sikit-sikit berkat lah. Sebagaimana ia menyatakan sebahagian keadaan mereka yang menjadi pujukan untuk Rasulullah SAW dan pengukuhan di atas apa yang baginda hadapi. Jadi bagaimana Nabi pujuk dan bagaimana mereka Nabi mengukuhkan hujah-hujah ke atas orang-orang kafir ni. Dan bagaimana Nabi menghadapi halangan dan tentangan-tentangan daripada kaum baginda. Itu matlamat Quran turunkan pengajaran-pengajarannya. Firman Allah bermaksud dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-Rasul itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad untuk menguatkan hatimu dengannya. Dia telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran ada pengajaran serta peringatan bagi orang yang beriman. Surah Hud ayat 120. Nak suruh ambil pengajaran, bukan nak suruh cari kubur dah. Nak suruh ambil kaedah berdakwah, nak semangat berdakwah kepada tauhid, bukan dakwah kepada berkat ataupun dakwah kepada tawasul ke apa. Mungkin matlamat utama lah tawasul dengan amalan nombor satu. Dan sungguhnya kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang yang punya akal fikiran. Kisah Nabi-Nabi terkandung dalam Al-Quran. Bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tapi cerita yang mengisahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripada dia. Mengisahkan dah. Nak cok betul tak betul kisah sama dulu Quran lah dia ceritanya. Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Siapa yang mikir boleh beriman dah. Siapa yang mikir benda remeh-temeh, dia tak fikir benda penting tu, dia fikir berkat lah. Tak fikir benda-benda lain lah. Dia tak fikir tak. Pasal orang etis, dia tak orang etis lah. Dia tak fikir Allah ni khianat dia, tak biar kaya. Walau kaya dia tak kaya lah. Lepas tu maru Tuhan lah.
Dia tak fikir nikmat Allah bagi dia lain. Jadi macam gitu juga orang yang matlamat surah gapo dia baca bukan dia cerita pasal kubur. Dia cerita cara berdakwah ke sungai Nabi Hud sebagai berita gembira supaya dia tenang kita pun akan hadapi tentangan sebagai Nabi Hud gitu sepatutnya. Ni tak cara berkat kubur lagi apa dia. Dan ia tidak menyentuh perincian-perincian hidup mereka yang tidak membawa maksud tersebut. Pengajaran hidayah petunjuk rahmat bagi waktu dia. Seperti tanah air setengah mereka tak cerita mati mana hidup mana. Tak penting lah. Kehidupan mereka dan selain itu yang tidak terhasil padanya sebarang faedah. Benda yang tak ada faedah tak cerita dalam Quran. Kalau kubur tu betul sangat besar sangat dah. Perlu kita ziarah sama. Kena ada upacara. Hau lah. Buat macam upacara haji ke kubur. Mestilah benda tu cerita dalam Quran. Itu dah penjelasan Al-Quran adalah untuk suatu hikmah yang besar. Diamnya ia daripada suatu itu. Yang ia diamkan juga adalah untuk suatu hikmah yang besar juga. Jadi kubur tak cerita kubur mana tu. Mesti ada nama matlamat besar dah. Dengarlah Imam Ibn Jarir Tabari rahmatullah alaih ketika beliau bercakap tentang Al-Ahqaf. Cerita Ahqaf ni duk gomo sama ya. Bukti kubur Nabi Hud mana nah. Dan tempat tinggal kaum Ad. Tinggalnya Ad kaum Hud dia. Kaum Nabi Hud lah. Kaum Ad atau kaum Nabi Hud tu. Ia termasuk dalamnya kubur tersebut. Nah. Ibn Jarir cerita dah. Di mana beliau berkata selepas beliau menyebutkan percanggahan ahli-ahli tafsir berkenaan kedudukan Ahqaf. Kedudukan Ahqaf di tempat pasir ke apa ni nak. Bukit pasir ni. Jadi bala ahli tafsir pun duk bahas. Gongeng-gongeng tak tahu menasa betul dah. Berkatalah rahmatullah alaih. Ibn Jarir Tabari kata apa? Haruslah bahawa itu adalah sebuah bukit di Syam. Bukan di Hadramaut, pas ke Syam. Harus bahawa ia adalah sebuah lembah di antara Oman dan dengan Hadramaut. Mungkin juga dah. Harus bahawa ia adalah asyihir dan tiadalah pengetahuan tentangnya merupakan pelaksanaan satu kefarduan. Jadi bukanlah tahu benda tu benda yang wajib dah. Dan tidak pula pada kejahilan tentangnya sia-sia satu kewajipan. Bukanlah dosa tak tahu tentang kubur Nabi Hud mana dah. Tamat masuk daripada tafsir Ibn Jarir Tabari dah. Pendapat Ibn Jarir Tabari. Jadi dia benar muka surat 16. Jadi Al-Quran telah menyebut tanah air Ad. Bahawa ia adalah Ahqaf. Itu je dalam Al-Quran sebut. Dan pendapat yang paling hampir adalah Al-Qaf di Hadramaut. Bolehlah kata-kata paling hampir dia. Akan tapi tidak semestinya kubur tersebut berada di sana. Walaupun kaum Nabi Hud ni mati kena bala situ. Boleh tentu tak. Mungkin Nabi Hud pindah tempat lain tak berkat ada kawasan kapur dia dah. Dia pergi kepada kapur lain kena bala ke. Kau Ad ni lah. Mungkin juga mati lain tak kubur lain tak. Tidak mestinya di ke situ. Dari situ mungkin kawasan anak dah. Kawasan tidak berkati pula. Nabi pun tak kubur situ. Kemungkinan pun ada dah. Walaupun kaum Nabi kaum Nabi Nuh, Nabi Hud di situ ni pakat mati situ kena bala dah. Mungkin lah. Kemungkinan besar tu boleh berlaku dah. Hak pastinya situ kita kata kaum Ad lah. Kalau kita terima pendapat kuat situ lah dah. Kaum Ad hak kena bala. Berkat aku selaka lah anak dah. Kalau kaum Ad kata situ kaum Ad lah. Laknat lebih besar daripada berkat. Lepas Nabi Hud tak tahu mana kubur dah. Kata kalau lah betul lah nak Ahqaf tu Hadramaut, tetapi tidak semestinya kubur tersebut berada di sana dah. Kerana keberagaman bahawa Hud berpindah dengan bersama-sama dengan orang yang bersama-sama dengan dia dari kalangan orang beriman setelah Allah mengutuskan angin atau angin apa-apa bala bencana yang tidak mendatangkan sebarang kebaikan lalu musnahkan rumah-rumah kaum Ad. Mungkin Nabi Hud tu gilai tak ada berkat dari situ kena laknat dah. Nah. Mungkin kemungkinan besar tidak gilai dan tidak mati tidak kubur situ dah. Orang beriman bersama Nabi Hud. Jika baginda tidak berpindah pun lah kalau kita kata duduk situ tempat tolong. Nah, tidak boleh kita menentukan kedudukan kubur baginda melainkan dengan nas yang pasti sama ada dari Al-Quran. Kita telah tahulah bahawa tak ada sebarang nas dalam Al-Quran yang menunjukkan kedudukan tempat kubur Nabi Hud ni. Apatah lagi menentukan dengan pasti tak maupun daripada sunnah pun tak ada juga. Tu poin pertama dia faham. Okey. Habis kedua dah. Bab pertama. Tajuk kedua.
Kebatilan apa yang nasabkan pada sunnah berupa pernyataan kubur tersebut pada kedudukan yang diketahui sekarang. Inilah hak kata kubur Nabi Hud di Hadramaut. Batil, terkarut, marut dah. Sebagaimana Al-Quran tidak mengisyaratkan kepada kedudukan kubur Nabi Hud AS, sesungguhnya begitu juga As-Sunnah tidak sabit dalamnya apa yang menunjukkan kepada perkara tersebut. Telah datang hadis-hadis daripada Ali radhiyallahu hadis daripada Ali radhiyallahu yang memberi maksud bahawa kubur tersebut di Hadramaut, melainkan bahawa hadis tersebut adalah amat-amat dhaif, dan sebahagian lafaznya agakkan bahawa ia adalah dari hikayat pencerita-pencerita saja, qisas-qisas. Jelas padanya kesan-kesan penipuan dan pembuatan. Jadi hadis tu tak cara kesanak pun kita tengok pematan dia, isi kandungan hadis pun nampak apa cerita, apa hikayat, apa cerita-cerita, bukan ayat Nabi, cara ayat gini. Sedangkan ia berserta dengan kelemahannya tidak memberi maksud bahawa ia adalah pada kedudukan yang dikenali sekarang ini. Kalau kita tengok lemahnya riwayat tersebut ni, dia kedudukannya, kalau kita tengok mata dia sendiri pun maksudnya pelbagai lagi dah. Tambah-tambah lemahnya sanak dia dah, perawi dia. Sudah tentu dah bukan jelas kedudukan yang diketahui, dikenali sekarang itulah di Hadramaut tu. Tapi ia menafikannya lagi. Bahkan kalau kita pakai perhati molek, kau jauh, bukan duduk situ tepat kubur Nabi Hud ni. Dibentang kepada anda penjelasan tersebut. Jadi kita tengok penjelasannya. Pertama, hadis tersebut diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu melalui 3 jalan. Hadis hak cerita pasal Ali tahu ni. Ada 3 jalan riwayat Ali kata situ kubur Nabi Hud tu dah. Jalan pertama daripada Muhammad bin Ishaq al-Mutallibi, pengarang sirah lah, Ibn Ishaq tu. Daripada Muhammad bin Abdullah bin Abi Sa'id al-Khuzai, daripada Abi At-Tufail Amir bin Watilah, beliau berkata, aku mendengar Ali bin Abi Talib radhiyallahu sebut sini alaihi salam. Ni cara Syiah sekalian ni alaihi salam ni. Berkata kepada seorang lelaki dari Hadramaut, adakah engkau pernah lihat bukit pasir berwarna merah? Ia mencampurinya tanah liat berwarna merah. Bukit pasir warna merah, campur tanah liat warna merah. Mempunyai pokok-pokok arak dan sidir yang banyak pada kawasan begini dan begini dari tanah Hadramaut. Adakah engkau pernah nampak? Dia berkata, ya. Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, sungguhnya engkau menyifatkannya dengan sifat orang yang telah melihatnya. Beliau berkata, tidak, tapi telah ceritakan daku mengenainya. Seolah-olah Nabi cerita ke dia. Kali dah Ali kata dah. Ali radhiyallahu kata, berkata orang Hadramaut tersebut, apa hanya wahai Amirul Mukminin? Dia berkata padanya kubur Hud salawatullah alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab tarikh beliau, Hakim At-Tabari dalam tafsirnya, semuanya daripada jalan periwayatan Salamah bin Fadl, daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Muhammad bin Abdullah bin Sa'id al-Khuzai, daripada Abu Tufail Amir bin Wasilah, daripada Ali radhiyallahu. Kita jumpa ni sebut Bukhari dan Bukhari ni bukan kitab Sahih Bukhari, tarikh pada Bukhari ni serupa kitab-kitab lain. Yang ada kuat dan lemah. Kata dia sebut belakang riwayat palsu pun ada sebut dah dalam Bukhari. Tarikh Bukhari ni sebagai perawi, cerita pasal perawi-perawi kan. Dia tak cara dah. Cuma ni kritik lepas tu nak. Lepas tu Hakim pun gitulah. Dalam Mustadrak dia dah. Dia kata nak masalah juga dah. Tidak ulama kata tak boleh pakai terus. Kena cek mula dah. Tafsir Tabari tu dia sebut belakang lah riwayat dia dah. Lepas tu nak kaji dah. Okey, lepas tu ini adalah sanad yang dhaif kerana dalamnya Salamah bin Al-Fadl Al-Barasi telah berkata Ibn Hajar dalam kitabnya At-Taqrib. Saduq banyak kesilapannya. Saduq banyak salah lah, banyak silap. Jika dia tidak digunakan berhujah secara berseorangan. Di dalam juga Muhammad bin Abdullah bin Sa'id al-Khuzai, seorang yang majhul pula dah. Tidak meriwayatkan daripada ni selain Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq sendiri pun ada kritik dia. Berkata Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Jarh wa Ta'dil daripada bapaknya ni. Jilid 7 muka surat 297 ni. Ibn Abi Hatim ni.
ulama jarh ta'dil yang katakan pada kitab jarh ta'dilnya. Dan yang seperti itu tidak sah walaupun dalam syawahid sebagaimana telah sedia maklum dalam tajuknya. Jadi orang perawat ni Salamah bin Afadul Abrasi ni sebagai syahid pun tak boleh nak sokong dah. Manakala Muhammad bin Ishaq telah pun mengisytiharkan dalam bentuk tahdis di sisi Al-Bukhari dalam tarikh. Dan kerana itu hadis tersebut adalah dhaif. Muhammad bin Ishaq ni pun mudallas juga, dan masalah dia banyak juga dah. Seterusnya Ali radhiyallahu tidak menamakan siapa yang menceritakannya perkara tersebut. Boleh jadi bahawa orang yang menceritakannya adalah salah seorang yang datang dari negeri tersebut. Kemudian sifat tempat tersebut tidak kena pada kedudukan kubur yang masyhur sekarang. Kalau kita cek molek, pasir warna merah, tanah minyak warna merah. Serupa kau dengan kubur Nabi Hud lah ni, hak dok gegek-gegok lah ni. Nah, di Hadramaut tu tidak serupa pula dah. Lain benda dah. Tidak kena dengan kedudukan kubur yang masyhur sekarang. Ini adalah jika sah sanad tersebut kepada Ali. Kalau salah, tak betul lah. Ini sanad pada kalau pakai hak tu pun kubur tu tak betul juga. Dan anda telah ketahui bahawa ia tidak sah. Hadis yang kedua, jalan perawatan kedua telah menyatakannya dalam kitab Mu'jam Al-Buldan dan daripadanya Al-Aqwa. Dalam kitabnya Al-Buldan Al-Yamaniyah di sisi Yaqut Al-Hamawi. Jilid 19 dah. Beliau berkata setelah menterjemahkan bahawa Al-Aqah di bumi Yaman. Dia kata banyak riwayat. Kuat sekali ni lah kali tak. Aqah ni di Yaman lah. Dan menyaksikan kesahihan perkara tersebut apa yang diriwayatkan oleh Abu Al-Munzir Hisham bin Muhammad. Abu Al-Munzir Hisham bin Muhammad daripada Abi Yahya As-Sajastani, daripada Murrah bin Umar Al-Aili, daripada Asbagh bin Nabatah. Beliau berkata, sesungguhnya kami duduk di sisi Ali bin Abi Talib pada suatu hari pada zaman pemerintahan Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Asbagh bin Nabatah. Asbagh bin Nabatah ni kata dia duduk tepi Ali lah bersama Ali. Pada zaman pemerintahan Bakar, As-Siddiq lagi nak. Lalu dia menyatakan kisah yang panjang sehinggalah dia berkata, riwayat tu panjang dah. Ni hak ringkas ni. Kemudian Ali menyanyikan pada suatu hari ketika kami sedang berkumpul untuk bersembang, adakah kamu mengetahui tentang Hadramaut? Dia berkata, jika aku tidak mengetahuinya, aku tidak mengetahui selainnya. Berkata kepadanya Ali radhiyallahu anhu, apakah engkau mengenali Ahqaf? Berkata lelaki tersebut, seolah-olah engkau bertanya tentang kubur Nabi Hud AS. Alangkah baiknya engkau tidak silap. Dia berkata, ya, aku keluar ketika aku berada pada puncak keremajaanku dalam sekumpulan budak dari kampungku, dan kami mahu mendatangi kubur baginda kerana ketinggian nama baginda di kalangan kami, serta kerana banyak cerita baginda daripada kami. Maka kami berjalan di wilayah Al-Qaf beberapa hari, dan bersama-sama kami seorang lelaki telah mengenali kedudukan tersebut. Lalu kami sampailah ke sebuah bukit berpasir berwarna merah. Padanya terdapat banyak gua-gua. Gua banyak ni. Maka lelaki tersebut berlalu bersama-sama kami ke sebuah gua daripadanya. Lalu kami memasukinya. Masuk gua lah. Lantas kami merhatikan lama ke dalamnya. Lalu kami sampai kepada dua bongkah batu yang telah terlekat salah satu dari kedua-duanya dan tidak satu lagi. Dan padanya terdapat ruang yang boleh masuk melaluinya seorang lelaki yang kurus secara mengiring. Maka saya memasukinya. Lalu saya terlihat seorang lelaki di atas berbaringan yang bersangatan besar, berwajah bujur, berjanggut lebat, telah kering di atas katilnya. Dan bila saya menyentuh sedikit dari tubuhnya, saya dapati dia keras tidak berubah. Dan saya lihat di sisi kepalanya tulisan dengan bahasa Arab, aku adalah Hud, Nabi Allah, Nabi yang putus asa daripada Ad dengan sebab kekufurannya. Tiadalah bagi perintah Allah sebarang penahan. Baik gitulah cerita-cerita dongeng juga. Dan zaman Nabi Hud tak ada bahasa Arab lagi dah. Nabi Hud guys, sebelum Nabi Ibrahim lagi lama ni. Nabi Ibrahim tak guna bahasa Arab dah. Lalu berkatalah kepada kami Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, begitulah yang aku dengari daripada Abi Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah. Riwayat tu lah. Telah meriwayatkannya Ibn Asakir sebagaimana dalam kitab Natrul Dur Al-Maknun. Hadis ini juga adalah batil dari segi sanad dan matanya. Riwayat pertama dalamnya adalah Hisham bin Muhammad As-Sa'im Al-Qalbi. Ibn Sa'im Al-Qalbi ni tak? Abul Munzir berkata Ahmad bin Hanbal mengenainya, dia adalah tuan punya sembang malam dan nasab. Cerita-cerita buah malam. Tengah malam buah-buah ni. Cerita nasab ni, tambah-tambah hak rekod ni, biar bisa menang lah. Ibn Sa'im Al-Qalbi lah. Aku tak rasa seorang akan meriwayatkan hadis daripadanya.
Kalau hadis pakat tak beri ayat dah. Dah lalu belawak dah. Belawak kering kata-kata nak. Ad-Darqutni dalam lain berkata matruk. Dituduh pembohong lah buat rekah dia. Ibn Asakir berkata Rafidi tidak siqah. Penyakit besar je Rafidi, penyakit Syiah lah. Kalau kita tengok daripada atas ni, riwayat Ali ni, hak sebelum ni pertama pun Ibn Hisham Ibn Ishaq sendiri pun dituduh Syiah dah. Hak lain pun mungkin Syiah lah. Berkata Al-Baziri dalam kitab sejarahnya Hisham tidak dipercayai. Al-Baziri berkata Hisham Ibn Sa'id Al-Kalbi tu tak boleh percaya nak. Lihat Mizan I'tidal lah, jilid 4 muka surat 34 35. Dalam juga ada Asbab bin Nabatah berkata Ibn Hajar dalam kitabnya Takrib Matruk Rafidi dan Matruk telah dituduh membohong dan Rafidi Syiah. Dua perkara lah berat berlaku tu. Manakala dari segi matanya pula sungguhnya itulah menyatakan bahawa dia menemui tulisan di sisi kepala baginda. Ini kritik mata pula. Di sisi kepala baginda tulisan bahasa Arab pula. Dan ia bersuaian dengan dongeng-dongeng sembang waktu malam. Dan dongeng sembang waktu malam. Supo dah. Buat tu tengah malam nak cerita sedap ni. Tutup ngatuk ni nak. Jadi ada je tukar cerita khusus ni kan. Tukar cerita ni lah. Kadang-kadang nak suruh sedap cerita tambah-tambah cerita ni. Bersesuaian dengan dongeng-dongeng sembang waktu malam dan pengelipur lara yang dibawa untuk menghiburkan dan menghiasi majlis-majlisnya. Jika tidak, maka bilakah bermulanya tulisan Arab sehingga kan Hud menulisnya dan meletakkannya di kepala baginda? Bila tulisan Arab timbul? Tulisan Arab ni sebenarnya dia baru timbul kemah dekat Nabi lahir tu. Baru timbul kemah molek. Setelah tu kat capur macam-macam lah. Dia capur banyak-banyak bahasa ni. Bahasa apa? Bahasa kita Malaysia ni lah. Bahasa Malaysia ni zaman dulu. Kita zaman 100-200 tahun dulu. Dia baru je kira tak. Syedok Fatani. Kitab jauh dah. Kitab Sabilan Muhtadin. Kalau kitab Burjatul Tolak. Kita baca lah ni pun pening dah tak. Tu baru 100 tahun. Gitu dah lebih kurang dah. Ni beribu tahun. Nabi Hud ni Nuh lagi lah. Sebelum Nabi Ibrahim lah. Macam mana boleh tahu tak. Dah. Nampak mana cerita tu. Cerita macam cerita dongeng dah. Cerita-cerita. Buat tengah malam. Seterusnya bersama-sama dengan kebatilan sanad dan zahirnya tanda-tanda fabrikasi, tanda-tanda rekaat pada matan tersebut. Sesungguhnya matan tersebut juga tidak menepati tempat sekarang. Kalau kita pakai cahaya dah tak tepat juga tempat sekarang. Kerana tempat sekarang adalah lembah. Seperti mana-mana lembah Hadramaut. Serta kubur yang nyatakan berada pada lereng bukit yang mengunjur ke arah lembah tersebut. Dan tidak terdapat di sana sebarang bukit pasir maupun gua-gua. Tak ada gua pula ni kubur Nabi Hud aja kuat hujah ni. Dengan dalil hadis ni. Kononnya dah. Gua apa tak ada lah ni dah. Macam mana ni buat hujah dengan dalil ni dah. Ulasan seperti ini telah pun dicatatkan oleh ramai orang sebelum dari saya lagi dah. Orang hak lain hak pelik. Kuano ni tak ada ni gua ni. Tak ada ni dah. Tengoklah gambar kalau ada. Tengoklah. Ila Muhammad Abdul Qadir Matraf berkata di dalam ulasan beliau terhadap Al-Hamdani. Muhammad Abdul Qadir Matraf cerita pasal Al-Hamdani ni. Saya telah melawat kubur yang didakwa ini pada tahun 1904 lagi. Lalu saya mendapatinya berupa timbunan manjang dari batu-batu kecil, panjangnya 92 kaki. Panjanglah 92 kaki dah. Kita ni 5 kaki ni kaki dah. 7 kaki terik dah ni 92 kaki dah. Ketinggiannya pada sebahagian penjurnya 4 kaki. Ia terletak pada lereng bukit ke arah timur perigi Barhut. Disebahkan pada Barahid. Ini orang-orang Himyah lah. Telaga Barhut ni so cerita lain pula dah. Ada bahar pula, ada cahaya tak cahaya pula dah. Tiada bukit pasir pula Barang Merah situ. Masalahnya dah. Dan tiada gua yang menonjol termasuk dari apa yang disebut oleh Al-Asbaq bin Nabatah pun tak ada juga dah. Gua pun tak ada. Dan menukilkan daripadanya Al-Hamdani. Jadi dia kritik dia kata pelik ni nak yolo kena. Dan sebenarnya nak tutup dah masalah sebelum Habib Omar ni nak terkubur dah. Kita cari mana tiba-tiba dia bangkit ke semula, muka dia tak oli ke cahaya belaka dah dia dah. Dan sebelum Matraf telah mencatatkan begitu juga salah seorang ahli sejarah Hadramaut termasyhur ini Sayyid Alawi bin Tahir. Ni sejarawan Hadramaut Sayyid Alawi bin Tahir. Beliau berkata dalam kitabnya Tazkirun Nas, telah berkata Sayyidi Alawi
bin Tahir Al-Haddad. Saya telah menanyakan Sayyidi Ahmad radhiyallahu anhu. Dia berbuh radhiyallahu lah. Kita ni ikut sunnah ni tak boleh berbuh lah. Cari sahabat lah. Adakah pada Nabi Allah Ta'ala SAW gua berwarna merah? Sebagaimana disebut dalam riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhah. Dan saya katakan padanya, sesungguhnya saudaraku Abdullah berkata, sesungguhnya aku rasa gua merah yang datang dalam riwayat tersebut ialah gua yang berada pada Nabi Allah Hud alaihissalam di Hudun, Dau'an. Tempat lain dah. Lalu berkata Sayyidi Ahmad, dan aku yang di sisiku juga adalah ini. Telah menyebutkan Al-Qazwini dalam riwayat tersebut dan padanya terdapat lubang-lubang. Iaitu gua yang sedia maklum hari ini. Boleh jadi Nabi Allah Hudun ni adalah dimasukkan dalam riwayat tersebut dah. Bihud lah. Telah mensyaratkan pada sedikit daripada itu Syekh Abdul Aziz Dabbagh dalam kitabnya Al-Ibras. Ayatnya orang lain ni ada pertikaian ke? Dalam kitab Tazkirun Nas ni tak sebut dah Hadramaut ni. Jadi kelah-kelah lah. Jadi bercangguh lah. Okey, habis itu dah. Jalan perayaan ketiga pula. Apa yang disebut oleh Abidun daripada Al-Kasai dalam kitabnya Al-Mubtada' Al-Khalq. Telah berkata Ka'b al-Ahbar. Nah, ni tabi'in yang mana dia ni tafsir. Dan banyak memasukkan unsur-unsur Israiliyat dan tafsir lah Ka'b al-Ahbar. Aku dahulunya berada dalam masjid Rasulullah SAW pada Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Lalu tiba-tiba seorang lelaki yang direnung oleh orang ramai kerana ketinggiannya. Dia telah berkata, siapakah di kalangan kamu anak bapa saudara Rasulullah SAW? Mereka berkata, anak bapa saudara baginda manakah yang kau mahu? Dia berkata, iaitu beriman dengan baginda ketika kecil lagi. Jadi mereka menunjukkan pada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Maka beliau berkata, siapakah lelaki ini? Dia berkata, dari negeri Hadramaut. Beliau berkata, engkau tahu pokok Arab dan sidir yang menitik daripada daunnya air seperti kabus. Lalu lelaki itu berkata, seolah-olah engkau menanyakan daku tentang kubur Hud alaihissalam. Maka beliau berkata, mengenainya lah aku tanyakan engkau. Oleh itu ceritakanlah daku. Dan dia berkata, aku telah pergi pada zaman remajaku di dalam 10 orang pemuda kampungku. Kami mencari kubur baginda alaihissalam. Kubur Hud lah. Dia berkata lagi, lalu kami berjalan ke sebuah bukit yang tinggi. Padanya terdapat gua-gua dan bersama-sama kami seorang lelaki yang mengetahui kubur baginda. Sehinggalah kami masuk ke sebuah gua. Tiba-tiba kami berhadapan dengan dua batu. Ia telah terlekat salah satu dari kedua-duanya dan tidak satu lagi dah. Dan padanya terdapat ruang yang boleh masuk melaluinya seorang lelaki yang kurus. Dan aku adalah orang yang paling kurus di kalangan mereka. Maka aku pun masuk ke di antara dua batu tersebut dan aku berjalan sehingga aku sampai ke satu ruang yang luas. Dan tiba-tiba aku berhadapan dengan sebuah pembaringan. Yang di atasnya ada mayat dan padanya kain-kain kafan yang seperti debu. Lalu aku pun menyentuh badannya yang telah pun kaku, seterusnya bermata besar, bertauk kening, berdahi luas, berpipi licin, berjanggut panjang, dan di sisi kepalanya terdapat batu yang tertulis di atasnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, ni pula ada Muhammad Rasulullah. Dan tidaklah telah menentukan Tuhanmu, janganlah kamu semua menyembah melainkan dia, dan dengan dua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Aku adalah Hud bin Al-Khalid bin Ad. Nah, utusan Allah kepada Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Aku telah datangi mereka dengan perutusan dan aku tinggal di tengah-tengah mereka satu jangka masa dari umurku. Lalu mereka mendustakan daku, lantas Allah menghukum mereka dengan angin yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka tidak tinggal dari mereka walaupun seorang pun dah. Dan akan datang selepas itu Salih bin Khaluh. Lalu kaumnya akan mendustakannya dan lantas akan dibinasakan mereka tempikan. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, engkau benar, inilah kubur Nabi Hud alaihissalam. Ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Telah menyebutkan riwayat ini Al-Adrus dalam kitabnya Bazlul Majhud. Bukan Bazlul Majhud syarah Sunnah Abi Daud tu nak Saharanpuri ni Bazlul Majhud lain Al-Adrus. Dengan sedikit perbezaan di dalamnya bahawa perbaringan tersebut adalah dari emas serta tulis tersebut dengan kaligrafi Sin dan Hind. Tulisan India pula ramai dah. Saya katakan bahawa jalan periwayatan ini tidak saya lihat pada saatnya, tetapi kesan fabrikasi, rekaan, ciptaan palsu dia dilihat pada namatannya. Isi kandungan hadis. Kerana di situ terdapat kata daripada emas, kepingan batu yang tertulis padanya penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad pesuruh Allah.
Dan satu ayat daripada surah Al-Isra, dan telah menentukan Tuhanmu, janganlah kamu semua menyembah melainkan Dia, dan dengan dua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Apakah tidak terfikir orang-orang yang membuat kisah hikayat tersebut, bilakah diturunkan ayat ini? Dan di sana terdapat rekahan kecil yang sampai kepada ruangan kosong yang luas. Adakah boleh kita cuba perkara itu dan kita gali di sebalik batu-batu tersebut, agar kita sampai ke ruangan kosong yang luas itu dan hilang apa yang berusia kita dari keraguan. Tak boleh nak korek ke sementara. Siapa aku luah mana tepat dia kata dia. Inilah hadis dan kembali kepadanya sebagai ahli tafsir dan sebagai ahli sejarah, dan ia adalah dhaif lagi rosak. Tidak sah sandaran kepadanya dan tidak pula penghujahan dengannya. Tak boleh berhujah lah dengan ia lah. Seperti mana yang anda lihat. Dan ia berserta dengan apa yang ada padanya dari kelemahan. Tidak menempati kedudukannya sedia maklum hari ini. Kalau kita pakai waktu pun tidak sesuai dengan Habib Omar di upacara macam haji di Hadramaut tu, tak sesuai juga tepatnya. Dan di sana terdapat hikayat lain yang dinukilkan Abidun daripada As-Shaili dalam kitab Masyra'. Dia berkata, dan antara perkara ajaib yang datang pada zaman As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu-Bakar ni lah, bahawa terjadi hujan yang hebat di Hadramaut, lalu banjir telah sebuah pintu yang tertutup, lalu orang ramai telah menjadi riuh, menyangkanya harta, dan mereka telah menulis kepada As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau telah mengutus wakil-wakil dan mereka telah membuka pintu tersebut dan ia telah meluluskan mereka ke sebuah gua. Lantas dalamnya terdapat sebuah pembaringan yang di atasnya ada mayat yang padanya terdapat perhiasan yang dijalin daripada emas. Dan pada tangannya terdapat kepingan batu yang tertulis padanya dua rangkap ini. Iza khana al-amir wa katibahu wa qadi al-ardi dahinun fil qada. Fa wailun thumma wailun thumma wailun. Laqadiyal ardu min qadiyas sama. Apabila mengkhianati pemerintah dan dua pencatatnya dan hakim bumi berlembut dalam penghakiman, maka kecelakaanlah seterusnya kecelakaan bagi hakim bumi daripada hakim langit. Daripada tangannya cincin yang tertulis padanya tidak kami dapati bagi kebanyakan mereka sebarang perjanjian. Dan di sisi kepalanya tertulis, ya la imi fi jarrihim jahilan uzri maktuban ala khatimi. Wahai pencaciku di kalangan Jurhum dalam keadaan jahil, keuzuranku tertulis di atas cincinku. Serta sebuah pedang hijau yang tertulis padanya ialah pedang Hud bin Ad bin Iram. Muka surat 34 dah. Saya katakan inilah hikayat yang kita tidak ketahui berkenaan sandarannya sedikit pun. Sana apa tu mana dah. Dan Asy-Syali menyebut dalam bukunya apa yang tidak boleh diterima oleh akal dan diperakui oleh syarak. Oleh itu tidak harus penyandaran terhadap pernikahannya. Nak sandar, nak pergi, tak boleh lah. Dan tidak juga penetapan hukum syarak dengan riwayatnya. Tambah pula kepada itu fabrikasi rekaan ciptaannya zahir pada hikayat tersebut nampak jelas lah. Walaupun begitu, ia tidak menetapkan siapakah lelaki tersebut. Tak ayat sini, tak ayat Nabi Hud ke apa tak. Sekiranya rangkap dinyatakan wahai yang mencaciku dari kalangan Jurhum, ia menunjukkan bahawa lelaki tersebut mempunyai hubungan dengan Jurhum yang wujud selepas zaman Ad berkurun-kurun lamanya, beribu tahun lah. Lepas kaum Hud lah. Pasal Jurhum ni baru je. Jurhum ni di dekat Nabi Ismail tu lah. Mana? Dia baru je. Bukan lama ni. Begitu juga pedang tersebut dan tulisan di atasnya, semua itu menjadikan kita memutuskan bahawa hikayat tersebut tidak bercantum kepada kubur Hud dengan sebarang sebab sama sekali. Akan tetapi menjadi kebiasaanlah kaum tersebut memperbanyak-banyak himpunan cerita apa yang mereka terdaya dari kesamaran-kesamaran. Sama-sama tu. Yang kesedap waktu cerita mak modal. Hadis-hadis ni zon dah. Mungkin palsu, mungkin menipu dah. Perawi yang jadi katakan perawi siqah sama dah mungkin tipu dah. Pokok ni dah ada ayat dah. Tapi cerita dia hak penuh dengan kesamaran, benda tak tahu mana, benda hak riwayat palsu, benda tak jelas tu. Pok dia cerita ni, tok guru cerita kena percaya dah. Boleh bagi ijazah tu. Ni kat anak murid dia qabil tu terima dah. Sanadnya tak tahu mana. Ni pakai pergi, tapi cerita Nabi yang sahih. Tu kemungkinan zon saja. Ni penyakit pok ni dah. Supaya apabila ia banyak, cerita-cerita pelik-pelik ni banyak, seseorang insan yang mentah akan mendapati dirinya terpaksa membenarkan kesamaran benda-benda pelik tersebut tanpa penilaian terhadapnya lagi. Ringkasan perbincangan. Sesungguhnya
Apa yang didalilkan oleh penyebar khurafat kubur tidak sabit dari segi sanad sama sekali dah. Tidak teguh dari segi penglihatan dah. Kita tengok tu tak serupa dengan riwayat-riwayat yang lemah pun. Tak serupa dah nak. Dan saling tolak menolak. Canggah mencanggahi di antara satu sama lain dari segi kandungannya. Setakat tu saja. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika.